Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jom kita dengar tazkirah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari Sayyidina Ali bin Abi Talib sudah kirim mah dari Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahagi-bahagikan mah itu kepada 4 orang. Ali bin Abi Talib tu ada di Yaman tu. Dia kirim mah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada mah itu dapat daripada jalan ghanimah ataupun al-fai ataupun daripada zakat, dia kirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahagi-bahagikan mah itu kepada 4 orang. Satu, Uyainah bin Hisan. Yang kedua, Al-Aqra' bin Habis. Dia ni terkenal tuan-tuan. Al-Aqra' bin Habis ni terkenal dengan hadis dia ikut Nabi SAW balik ke rumah. Bila Nabi sampai di rumah, cucu lari, Hasan dengan Husin lari mai dekat Nabi. Nabi dan dukung cucu dua-dua orang ni. Al-Aqra' bin Habis ni dia orang Badui. Dia bila dia tengok benda ni, dia rasa pelik, dia rasa janggal. Pasal dia tak pernah tunjuk sayang dia dekat anak cucu macam tu. Dia jenis Badui, kasar. Dia kata dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "Tuan dengan anak cucu macam ni kah?" Nabi penyayang tu, dia heran. Nabi kata, "Man la yarham la yurham." Nabi kata, siapa yang tak erti sayang dekat orang, Allah tak sayang dia. Ini cerita Al-Aqra' bin Habis. Dia salah seorang yang terima mah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Zaid Al-Khail. Dia ni pun dapat juga. Dan yang keempat, rawi hadis dikata dia tak sure sama ada Alqamah bin Ulathah ataupun Amir bin At-Tufail. Tapi 4 orang yang ambil mah, yang dibahagi-bahagikan mah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bagi dekat 4 orang ni, mereka 4 orang ni adalah ketua kepada kaum mereka. Nabi bagi itu ada sebab. Bila pegang ketua, dia dapat habis ekor kat bawah ni. Maka Nabi bagi dekat 4 orang ni kerana ada tujuan di sebalik pemberian itu. Tiba-tiba satu orang ni, faqala ar-rajul min ashabi. Satu orang daripada sahabat Nabi ni sudah bangkit. Dia kata, "Kunna nahnu ahaqqa bihadza min haula." Dia bangkit, dia objek, dia bantah perbuatan Nabi. Dia kata, kami ni lebih patut dapat daripada 4 orang ni. Tuan-tuan, Nabi SAW kena bantah. Nak heran apa kalau orang hari ni kena bantah? Nabi SAW, seorang kekasih Allah, seorang Rasulullah, buat keputusan, buat pembahagian, bangkit dia ni, dia kata dekat Nabi, "Kunna nahnu ahaqqa bihadza min haula." Dia kata kami ni lagi layak dapat daripada 4 orang ni. Pasal apa? Alasan dia 4 orang ni ketua kaum, depa orang ada duit. Pasal apa pergi bagi kat depa? Kami ni orang susah. Itu alasan dia. Dalam syarah hadis diceritakan kepada kita siapa dia ni yang bangkit challenge Nabi ni. Kata dalam syarah hadis, nama dia Dzul Khulaisirah. Nama dia Dzul Khulaisirah. Dia ni daripada Bani Tamim, daripada Bani Tamim. Dia bangkit, dia lawan. Cerita dia bangkit lawan Nabi ni diulas oleh satu ulama yang bernama Ibnul Jauzi. Tuan-tuan biasa dengar nama, ini popular. Ibnul Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Dia ulas cerita tentang Dzul Khulaisirah yang bangkit challenge Nabi ni. Kata Ibnul Jauzi, dia kata awalul khawarij wa aqbahuhum halah Dzul Khuwaisirah. Dia kata golongan khawarij yang pertama sekali muncul ialah dia ni, Dzul Al-Khuwaisirah. Pasal apa? Tak pernah berlaku lagi sejak daripada Nabi dibangkitkan menjadi Nabi, tiba-tiba dalam kalangan sahabat Nabi bangkit jengkai Nabi macam tu. Tak pernah jadi. Dia orang yang pertama. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'manuni wa ana amin man fis sama. Ya'tini khabarus sama sabahan wa masa'a." Nabi SAW sebagai respon kepada kejadian itu, Nabi SAW kata, "Ala ta'manuni?" Nabi kata, "Tak percaya kat aku kah?" Nabi kata,
Tak percaya kat aku ke? Wa ana amin man fis sama. Nabi kata aku ni penduduk langit percaya kat aku. Bila Dhul al-Khuwaisirah ni bangkit kata dekat Nabi macam tu, Nabi kata tak percaya kat aku ke? Ni aku nak abang ni. Penduduk langit, malaikat Allah al-muqarrabun, semua percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'tini khabarus sama sabahan wa masa'ah. Nabi kata aku ni duk terima wahyu daripada Allah pagi petang. Kalau hang tak percaya dekat Sayyidina Abu Bakar, tak apa lagi. Kalau hang tak percaya dekat Sayyidina Umar, tak apa lagi. Kalau hang tak percaya dekat sahabat-sahabat lain, tak apa lagi. Kalau hang tak percaya dekat aku, Nabi kata aku ni Nabi. Aku menerima wahyu daripada Allah pagi petang. Malaikat Allah al-muqarrabun, malaikat Allah yang hampir-hampir dengan Allah, penduduk langit semua percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, qal, kata Abu Sa'id Al-Khudri, faqama rajul, bangkit pula satu orang lain yang dia ni ghairul ainain, diceritakan sifat-sifat dia. Kawan yang kedua ni bangkit challenge Nabi lagi seorang lagi. Kawan yang bangun ni, laki-laki ni ghairul ainain, dia ni satu orang yang bermata cengkung, mata dia tenggelam ke dalam. Musyriful wajnatain, dia ni satu orang yang tulang pipi ni, atas pada pipi ni ada tulang ni dia membonjol keluar. Nasyidul jabhah, dia ni satu orang yang dai dia ni terkeluar. Abu Sa'id Al-Khudri describe muka kawan yang bangkit challenge Nabi, orang yang kedua bangkit selepas daripada Dhul Khuwaisirah tadi. Bangkit pula seorang lagi ni, kawan hak kedua ni rupa dia macam tu. Mata cengkung dengan pipi dia, tulang pipi ni naik tinggi, kemudian dai dia pun tinggi. Kathul lihyah, janggut tebal. Mahlufur ra'si, kepala dicukok. Mahluf, kepala dicukok botak. Musyammarul izar, pakai kain singkat. Ni Abu Sa'id Al-Khudri ni. Pasal apa? Pasal ini kejadian jarang berlaku. Tidak pernah lagi ada mana-mana orang yang bangkit challenge Nabi macam tu. Maka siapa yang challenge, ini betul-betul hero. Maka dia ni disebut sifat dia satu-satu. Dia ni muka dia macam mana, pipi dia macam mana, dahi dia macam mana, rambut dia macam mana, janggut dia macam mana, pakaian dia macam mana, disebut detail oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Faqala, kata laki-laki mata cengkung ni, dia kata ya Rasulullah ittaqillah. Lagi kasar. Dia bangkit, dia kata ya Rasulullah, takutlah kepada Allah. Dia suruh Nabi takut dekat Allah. Benda ni jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad dan statusnya sahih. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah ittaqillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok macam ni, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailak. Nabi kata dekat dia, celaka hang. Nabi kata, awalastu ahaqqa ahli al-ardi an yattaqillah. Nabi kata, aku nak abang dekat hang, penduduk bumi ni yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, aku. Nabi kata, hang nak suruh aku takut kepada Allah, aku nak abang kat hang, satu bumi ni tidak ada manusia yang lebih takut kepada Allah daripada aku. Nabi kata. Qal, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, rawi hadis ini. Dia kata summa wallar rajul. Bila dah Nabi bangkit tunjuk macam tu, dia pusing dia pi. Ni mata cengkung ni dia pusing dia pi. Faqala Khalid bin al-Walid. Sahabat Nabi ada ni, Khalid al-Walid. Ni satu riwayat. Satu riwayat lain kata Umar dulu sebelum Khalid. Umar bin Al-Khattab dulu bangkit. Cakapnya sama. Dia kata ya Rasulullah, ala adribu unuqak. Ala adribu unuqah. Dia kata ya Rasulullah, boleh tak boleh aku nak pergi pancung buang dia ni? Siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia punya respect dekat Nabi. Tiba-tiba hang siapa? Tiba-tiba main lagu nak jengkai Nabi, nak tunjuk kuajak di depan Nabi. Dia bangkit, dia kata ya Rasulullah, ala adribu unuqah. Boleh tak boleh aku nak pergi teteh tengkok dia? Faqala la. Nabi kata tak mah, jangan. Nabi kata
Bangkit pula Khalid Al-Walid tanya benda yang sama, ya Rasulullah, ala adribu unuqah, ya Rasulullah, boleh tak boleh? Kalau Tuan kata boleh, aku buat. Siapa tuan-tuan Khalid Al-Walid ni siapa? Saifun min suyufillah. Dia ni mendapat jolokkan nama pedang daripada pedang-pedang Allah. Masa berlaku perang di Jordan yang kita cerita di Masjid Mana baru ni, dia turun bersama dengan sepupu Nabi, sama dengan adik Sidina Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, yang dipanggil Ja'far At-Tayyar. Mana kita baca buku ni? Yang kemudiannya dalam perang itu mati seorang-seorang. Dia orang yang keempat ambil alih bendera Liwaul Islam, bendera Islam ini, dan Islam menang dalam perang Mu'tah itu di tangan Khalid Al-Walid. Satu hadis lain pula kata, Khalid Al-Walid kata dalam perang Mu'tah ni, aku pakai 9 bilah pedang, 8 bilah semua patah, dan yang kekal di tangan aku 9 buatan Yaman, dia kata. Maka tak heran dia ni dipanggil, Nabi panggil dia Saifun min suyufillah, dia ni pedang Allah. Maka tidak heran dia bangkit di depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, nak aku pergi tebas tengkok dia ni ke? Nabi kata no. Nabi kata la la'allahu an yakuna yusalli. Nabi kata jangan. Nabi kata dia masih salat lagi. Masih salat maksudnya apa? Dia Islam lagi. Dia orang Islam lagi. Jangan bunuh orang Islam. Qala Khalid bin Al-Walid tak puas hati. Dia minta Nabi buat, Nabi kata jangan. Nabi kata dia ni mungkin dia duduk semayang, dia orang Islam lagi, jangan buat begitu kan. Dia tak puas hati. Qala Khalid, dia kata, wa kam min musallin yaqulu bi lisani ma laysa fi qalbih. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, berapa ramai orang mulut duk mengucap syahadah tetapi hati mereka tak beriman kepada Allah. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam umar an anquba ala qulubin nas wala asyqa butunahum. Tengok tuan-tuan, Nabi jawab. Nabi kata apa? Aku tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak pi robek ambil hati orang, nak tengok dia ni betul tak betul, nak pi belah perut dia, dada dia, nak tengok hati dia betul tak betul. Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Ni kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang, tak boleh. Pasal apa? Selamanya kita tak akan tahu hati dia. Selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia. Selamanya kita tak akan tahu. Habis itu yang kita duk berburuk sangka sangat pasal apa? Bila mai dia ni buat cakap macam tu dekat Nabi, bila sahabat Nabi sudah naik angin, Nabi kata sabar. Nabi kata jangan duk bertindak terburu-buru. Nabi kata dia mungkin orang semayang, dia mungkin orang Islam. Jangan buat macam tu dekat dia. Apabila Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, tapi berapa ramai hak duk bercakap di mulut Islam, duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebenarnya hati depa tak beriman. Khalid Al-Walid kata, Nabi kata jangan macam tu. Allah tak pernah suruh aku pi duk robek tengok hati dia, tak pernah suruh aku pi duk belah perut dada dia nak tengok dia orang macam mana. Nabi kata Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Cuba tengok berapa cantiknya Islam ni. Kalau kita stick kepada benda ni, dia tak jadi apa yang jadi dalam masyarakat kita hari ini. Buruk sangka yang berleluasa, hasad dengki yang melampau-lampau, yang membawa kepada permusuhan yang akhirnya merugikan Islam dan umat Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas Nabi tenangkan sahabat-sahabat ni, Nabi kata innahu yakhruju min dhidhi hadha qaum yatluna kitaballah ratban la yujawizu hanajirahum. Nabi kata laki-laki tadi yang mata cengkung tadi ni, yang bangkit suruh Nabi bertakwa kepada Allah tadi ni, Nabi kata daripada benih dia ni, Nabi kata tu waktu dia ni duduk berjalan pergi, Nabi kata daripada benih dia ni ke depan esok ni akan lahir ke dalam dunia ni qaumun yatluna kitaballahi ratban. Akan lahir di dalam dunia ni orang yang depa ni baca Quran. Ratban ni maksudnya Quran duduk di mulut. Kurma, kalau dia kata kurma rutab tu maksudnya kurma apa? Kurma basah. Bila dia kata orang
ke depan esok akan ada satu golongan manusia yang mereka ni Quran ni ratban, Quran ni duk basah di mulut. Maksudnya akan ada satu golongan manusia yang bercakap, yang boleh masuk ayat Quran, yang boleh petik ayat Quran ni benda tu fingertips. Ke depan esok akan ada orang yang bercakap agama, bercakap Islam, Quran duk ada di mulut, la yujawizu hanajirahum, tetapi bacaan Quran depa tu tak lepas rengkung. Baca takat mulut aja, pi sampai rengkung, sangkut takat tu ya, tak sampai ke hati depa. Nabi kata daripada min dhidhi hadzal rajul, daripada laki-laki ni, daripada benih dia ni, ke depan esok akan ada sekelompok manusia yang depa ni reti agama, boleh baca Quran ni, baca Quran di mulut macam tu aja. Nampak fasih dia dengan Quran, tetapi Quran yang dia baca tu takat rengkung aja, tak sentuh hati dia. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Yang depa ni Nabi SAW kata depa boleh bercakap kadang-kadang sampai melepasi, sampai melewati, sampai terkeluar daripada batas-batas agama. Boleh bercakap tentang agama, boleh petik ayat Quran. Tengok-tengok depa ni boleh terbabas keluar daripada agama. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, meluncuk macam mana anak panah luncuk keluar daripada busar panah. Macam tu aja dia boleh bercakap dengan kalam yang boleh merosakkan agama dia, tetapi dia reti Quran, tapi dia boleh petik ayat Quran, tapi dia tu sendiri boleh terbit terkeluar daripada agama dengan mudahnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Khalid Al-Walid respon, dia kata apa? Dia kata la in adraktuhum la aqtulannahum qatla Samud. Khalid Al-Walid kata kalau sekiranya aku panjang umur dan aku jumpa ni orang hak Nabi sebut ni, golongan yang boleh bercakap agama, yang boleh duk petik ayat Quran basah di mulut ni, tetapi depa ni sendiri merosakkan Islam. Khalid Al-Walid kata kalau aku panjang umur aku jumpa dengan orang macam ni, dia kata la aqtulannahum qatla Samud, aku akan bunuh depa ni macam mana kaum Samud, kaum Nabi Saleh dibunuh.